Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurul Syazwani binti Rusmawi. Hari ini 23 hari bulan 12 2022. Alhamdulillah kita bertemu dengan Jumaat yang diberkati ini. Okey, hari ini saya nak terangkan mengenai soalan faraid yang ditanya. Dia ada 3 soalan. Soalan pertama, soalan kedua dengan soalan ketiga di sini. Soalan ketiga di sini. Okey, jadi saya akan terangkan secara ringkas dan secara menyeluruh insya-Allah. Okey, pertama untuk kes yang pertama ialah lelaki meninggal dunia. Waris ialah isteri, 3 orang anak perempuan dengan 2 orang anak lelaki. Okey, kita pertama sekali kita listing dan semua ahli waris yang ada. Okay. Isteri, anak lelaki pertama, kedua, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, anak perempuan ketiga. Okey, isteri akan dapat 1/8 disebabkan ada anak keturunan furuk ke bawah. Maka asobah akan dapat 2 nisbah 1, 2 untuk anak lelaki, 2 untuk anak lelaki dan 1 untuk anak perempuan. Okey, di sini 1/8 ini untuk isteri. Bahagian isteri memang kena bahagi dahulu. Okey, maknanya selebihnya asobah ini akan dapat kepada anak lelaki dan anak perempuan. Jadi 8, okey, 8/8 tolak dengan 1/8, maka kita akan dapat jawapan di sini 8/8. Kenapa 8/8? Sebab 1 tu adalah penyebut yang utama. 1 tolak dengan 1/8. 1/8 ni daripada mana? 1/8 daripada atas ini. Okey, 1/8. Jadi 7/8 bersamaan 7/8 akan dibahagikan kepada anak lelaki dan anak perempuan ini. Anak lelaki dan anak perempuan ini. Maka kita kirakan dahulu. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kalau cara saya suka letak kat belakang ni dulu. Kat belakang sekali ni. Okey, 2 untuk anak lelaki, 2 anak lelaki, anak perempuan 1. Jadi apabila kita tambah akan mendapat 7. 2 campur 2 campur 1 campur 1 campur 1 jadi 7. Okey, 7 ni boleh ke nak dibahagikan dengan 7 ni? Boleh kan tuan-tuan dan puan-puan? Jadi 1. 7 bahagi dengan 7 ni jadi 1. 1/8 untuk semua bahagian ini. 1/8 untuk semua bahagian ini. Maka 1/8 ni, 1/8 darab dengan anak lelaki ni dia dapat 2 bahagian. Maka anak lelaki akan dapat 1/8 tadi darab dengan 2. Jadi anak lelaki akan dapat 2. 2/8. Untuk setiap anak lelaki 2/8, 2/8. Untuk anak perempuan 1/8 darab dengan 1 di sini. Maka anak perempuan akan dapat 1/8 setiap seorang. Okey? Makanya apabila kita dah dapat jawapan yang terakhir ini, kita darabkan dengan pusaka yang ditinggalkan, harta pusaka yang ditinggalkan iaitu 100,000. 1/8 darab dengan 100,000 jadi 12,500. 12,500 untuk isteri dan anak lelaki. Darab 2/8 darab dengan 100,000 jadi 25,000 untuk anak lelaki pertama, anak lelaki kedua. Sama 25 setiap seorang. Untuk anak perempuan pertama, kedua, ketiga masing-masing akan dapat 1/8. 1/8 darab dengan 100K, 100K. Jadi 12,500 untuk setiap anak perempuan ini. Okey, kita teruskan dengan soalan kedua. Kalau ada siapa-siapa yang confused ataupun ada siapa-siapa yang tak faham untuk soalan pertama ini, boleh hubungi saja Nurul Syazwani. Ada nombor di sini, nombor saya di sini 0112551269. Okey, untuk wanita pula. Kes yang kedua, wanita meninggal dunia. Waris ialah suami, anak lelaki 2 orang dengan anak perempuan 3 orang. Ini dia terbalik sahaja. Soalan yang atas ni apabila lelaki meninggal dunia. Soalan yang bawah ini wanita meninggal dunia. Okey, soalan yang ditanya ini hanyalah terbalik kalau lelaki dan ini kalau wanita. Okey, kalau wanita meninggal dunia dia ada suami akan dapat 1/4. Kita akan tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Suami akan dapat 1/4. Maka selebihnya aswabah akan dapat 3/4 kepada anak lelaki dan anak perempuan ini. Anak lelaki ni macam yang cara di atas ni juga saya buatkan
dua untuk anak lelaki, bahagian dua untuk anak lelaki, dan satu untuk bahagian anak perempuan. Yang ni 2:1 kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okey. Apabila kita kira di sini 2 campur 2 campur 1 campur 1 campur 1 jadi 7. 7 ni 3/4 ni boleh ke nak bahagi dengan 7? Tak dapat tuan-tuan dan puan-puan, tak dapat. Jadi 7 ni kita darabkan dengan penyebut yang utama yang tadi. Yang pertama tadi 4 kan. 4 darab dengan 7 jadi 28. Masing-masing pun akan darab lah. Suami ni bahagian suami 1/4 darab dengan 7 jadi suami dapat 7/28. Untuk anak lelaki pertama ni saya ambil daripada sini 2 darab dengan 3. 2 ni darab dengan 3. 2 darab dengan 3 jadi per dengan 4/7. 4/7 ni 4 darab 7. Maafkan saya, 4 darab 7. 4 darab 7 ni saya ambil daripada atas ini sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Okey, 2/3 daripada sini. 2 darab dengan 3. 2 darab dengan 3. Ini 2 darab dengan 3 per dengan yang atas ini, penyebut yang di atas ini, maka 2 darab 3 jadi 6/28. Untuk anak lelaki kedua pun sama, 6/28. Untuk anak perempuan, satu ni, satu daripada sini darab dengan 3. 1 darab dengan 3 per dengan 4 darab 7. Jadi 3/28. 3/28 untuk setiap anak perempuan. Okey, bagaimanakah harta yang ingin dibahagikan, iaitu harta 100K juga. Kita tengok yang terakhir tadi, nilai yang terakhir 7/28 darab dengan 100K. Jadi 7/28 darab 100K jadi 25,000 untuk suami. Suami 25,000. Untuk anak lelaki 6/28 darab dengan 100K jadi 21,428.57. Untuk anak lelaki kedua pun sama, 6/28 darab 100K jadi RM21,428.57 sama. Untuk anak perempuan 3/28 darab dengan 100K tadi jadi RM10,714.29. Ini mungkin ada tambah tolak 0.001 sen di belakang. Ini adalah kebiasaan berlaku. Tapi in case tuan-tuan dan puan-puan nak samakan juga, bolehlah bahagikan ikut pecahan yang terakhir, maksudnya perpuluhan yang terakhir. Contohnya di sini 21,482.57. Saya darabkan teruslah. 6 bagi 28 darab dengan 100K. Okey, contohnya di sini 21,428.57. In case tuan-tuan dan puan-puan nak ikut juga yang ini terpulang. Ini jalan kira yang saya kira, ini jalan kira yang saya telah catatkan mengikut 2 perpuluhan sahaja. Kalau masing-masing nak ikut perpuluhan masing-masing juga, terpulang kepada individu. Okey, ini adalah kes yang kedua, iaitu wanita meninggal dunia. Yang ketiga pula, kes seterusnya adalah ini lelaki meninggal dunia. Lelaki meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dengan 4 orang anak lelaki dan 5 orang anak perempuan. Hartanya adalah 100K. Okey, bagaimanakah? Ia sama sahaja dengan kes yang pertama dan kedua tadi. Ia sama sahaja, cuma dia bertambah bilangan anak. Okey, pertama isteri dapat 1/8. Untuk anak lelaki dia ada 4 orang. Saya tulis anak lelaki pertama, kedua, ketiga, keempat. Anak perempuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Saya tulis listingkan semua ahli waris ini. Sebab apa? Sebab semua ahli waris ini adalah layak menerima bahagian faraid. Tak ada siapa yang menghalangi bahagian mereka masing-masing. Sebab bahagian untuk waris fardu, waris utama dalam faraid ada 5 orang. Pertama, isteri ataupun suami. Kedua adalah anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki, anak perempuan. Ketiga adalah ibu. Keempat adalah ibu. Kelima adalah bapa. 5 orang ini tidak akan terhalang, tidak akan
termahjub, tidak akan terdinding oleh sesiapa pun. Mereka akan menerima bahagian masing-masing. Okey, di sini ada isteri dengan anak lelaki, anak perempuan sahaja. Okey, isteri akan dapat 1/8. Okey. Sebab apa? Sebab adanya anak, adanya keturunan, adanya furuk ke bawah. Okey, bakinya 7/8 akan dapat kepada anak lelaki dan anak perempuan. Okey, saya tulis di sini juga tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah cara saya, mungkin cara online berbeza, tapi cara saya suka tulis di sini depan 2 2 2 2. Kenapa 2? Sebabnya bahagian anak lelaki dapat 2 bahagian. Kita boleh tengok 2 ni sebelah 1 daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11. Untuk anak lelaki 2 bahagian, untuk anak perempuan saya tulis 1 bahagian. Apabila saya tambah semua ini, tambah jadi 13. Okey, apabila kita tengok di sini 7/18, boleh ke nak bagi dengan 13? Tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan, tidak boleh sama sekali. Maka saya darabkan di sini 8 tadi ni 8. Penyebut di bawah ini, penyebut yang utama yang tadi, yang pertama 8 darab dengan 13. 13 ni daripada sini saya terus bawa ke atas ini, jadi penyebut yang baru adalah 104. 104 di sini. 1/8 darab dengan 13, maka isteri dapat 13/104. Okey, untuk anak lelaki 2 ini saya ambil daripada sini. 2 darab dengan 7 ni. 2 darab dengan 7 ni. 2 ni, 2 untuk bahagian anak lelaki darab dengan 7 kat sini. 2 darab 7 per dengan 8 darab dengan 13 ni. 8 darab dengan 13 ini. 8 darab 13 saya ambil terus daripada sini. Saya copy je. Saya copy paste untuk 8/13 ini. Sebab apa? Sebab saya nak samakan bahagian kat bawah ni. Bahagian kat bawah ni penyebut ni kena sama. Barulah kita tahu jawapan kita betul ataupun salah, insya-Allah. Okey, yang ni pula 2 darab dengan 7 untuk anak lelaki, 2 darab 7 untuk anak lelaki yang kedua, 2 darab 7 untuk anak lelaki yang ketiga, 2 darab 7 untuk anak lelaki yang keempat. Untuk anak perempuan pula 1. Kenapa 1? Bahagian anak perempuan 1 bahagian sahaja berbanding dengan anak lelaki. 1 darab dengan 7 ini, 1 darab dengan 7, 1 darab dengan 7 untuk semua 5 orang anak perempuan ini. 1 darab 7, 1 darab 7, 1 darab 7, 1 darab 7 per dengan bahagian penyebut yang baru ini 104. Maka ini adalah jawapan yang terakhir untuk ahli waris lelaki ini. Dan untuk mendapatkan jawapan daripada harta pusaka 100k ini, saya darabkan 13/104 darab dengan 100k, jadi isteri dapat 12,500. Untuk anak lelaki 14/104 darab dengan 100k untuk semua anak lelaki 44 orang ini, jadi anak lelaki semua akan dapat RM13,461.54 untuk setiap seorang, dan anak perempuan 7/104, saya ambil daripada sini 7/104 untuk setiap anak lelaki, maafkan saya, untuk setiap anak perempuan. 7/104 untuk setiap anak perempuan darab dengan 100k. Jadi 6730.76 untuk masing-masing anak perempuan ini. Okey, saya harap video ini memberi penjelasan kepada puan yang bertanya. Puan yang bertanya saya semalam, hari ini baru sempat saya siapkan pengiraan ini. Okey, ini adalah saya punya maafkan saya. Ini adalah saya punya name card. Saya daripada Asalihin Trasti Berhad Nurul Syazwani binti Rusmawi. Okey, ini adalah kad saya. Kalau ada sesiapa yang ingin bertanya, siapa yang ingin bertemu dengan saya, ingin mendapat consultation daripada saya, boleh hubungi saya sahaja 011 25551269. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin merancang harta pusaka, tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat hibah ke, ingin membuat PAPB ke untuk harta sepencarian antara suami dan isteri, jika ada anak-anak OKU ataupun anak-anak yang kurang berkemampuan, tuan-tuan dan puan-puan ingin melakukan amanah untuk mereka, boleh hubungi saya, kita boleh berjumpa di
Kelana Jaya ataupun di mana-mana yang tuan-tuan dan puan-puan selesa, insya-Allah. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Semoga tahun 2023 membawa kejayaan dan membawa 1000 kebahagiaan untuk kita semua. Amin, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.